Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama, dan insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi mungkin dua tajuk besar yang akan kita minta ataupun yang akan kita bentangkan. Pertama ialah berkaitan dengan salah satu daripada kemuliaan Islam yang apabila saya baca beberapa ayat Quran dan beberapa kitab hadis, dapati di sana banyak hadis-hadis yang mengajar satu daripada perkara penting yang mungkin bunyinya mudah tetapi kesan besar dari beberapa sudut apabila kita lihat. Salah satu daripada yang saya nak bincangkan ialah adab meminta izin. Adab meminta izin ni satu adab yang mulia yang diajar oleh Islam. Bagaimana seseorang manusia tu nampak ketinggian akhlak dia tu melalui adab meminta izin. Maknanya kita boleh kenal personality orang tu dengan cara dia ataupun dengan tindakan dia meminta izin. Kan, bayangkan seorang tu masuk dengan tidak minta izin ataupun ke dalam sesuatu tempat ataupun rumah dan sebagainya dengan seorang yang meminta izin. Meminta izin ni juga ialah tanda jiwa yang suci, iaitu tidak ada sesuatu di sebaliknya dan menunjukkan seorang tu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak minta izin kan, dan keikhlasan lah, bukan untuk tujuan mencari rahsia dan sebagainya. Okey, jadi memeranjatkan ataupun nak kata apa, tiba-tiba macam tu kan, surprise ataupun masuk tanpa ni dalam program kita ni, tak apalah, dewan kita besar kan, seorang masuk ujung sana minta izin terganggu juga. Jadi kita katakan seperti masuk, akan kita bagi tahu tempat-tempat tu tabiat yang saya tengok sangat meluas dalam masyarakat kita yang perlu kita didik bermula daripada bawah, anak-anak kecil ni, ialah adab meminta izin. Adab meminta izin ni dia hampir dengan adab menjaga pandangan dekat-dekat. Pada satu hari komputer saya ni dia tak nak bagi datang. Seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ketika aku berada di rumahku dalam keadaannya aku tidak suka orang lain melihatnya, tiba-tiba datang kepadaku lelaki dari kalangan keluarga kami." Kan, misalnya contoh adik-beradik, suami ke, adik-beradik sendiri ke. Lepas tu dia pun tanya, apa yang perlu aku lakukan? Jadi satu masalah. Di sini dikatakan bahawa adab orang Quraisy itu hampir dengan Islam ni, sebab dia macam fitrah, sifat tak suka orang masuk dalam, padahal dia tak tahu lagi hukum dalam Islam macam mana, tapi dia perasaan dia tu dah sama dengan kehendak Islam. Sebab syariat ni tak turun lagi masa tu kan, tak detail lagi, baru satu. Tiba-tiba orang ni dia dengan dia tak tahu tu, dia rasa tak selesa macam tu. Jadi kita sekarang ni membincangkan tentang adab sikit je, adab minta izin. Adab minta izin, minta izin nak masuk dalam rumah, nak masuk. Tapi saya katakan tadi,
Kalau nak masuk dalam dewan ni, kalau semua orang minta izin, tak jadi nak ceramah pula saya. Kan? Jadi nampaknya ada sesuatu di situ yang boleh kita ulas. Okey. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seorang perempuan datang berjumpa Rasulullah. Dia kata dia mengadu. Jadi aku duduk rumah aku, tiba-tiba datang ahli keluarga aku ni dalam keadaan aku tak suka orang melihat aku dalam keadaan tersebut. Maknanya dia tak bersedia lah kan. Jadi tiba-tiba turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hadis ini riwayat Ibnu Jarir. Dan ada lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan ayat ini turun. Berkemungkinan besar ayat ni turun beberapa kali. Ayat Quran ni dia tak turun sekali, semuanya sekali tak adalah. Ada ayat tu dia turun 2-3 kali. Yang nampaknya ayat ni turun beberapa kali, sebab ada beberapa lagi peristiwa lain ayat sama. Tuhan ajar lagi. Ya, sebab melibatkan pengamalan dalam keluarga, dalam masyarakat. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah selain daripada rumah kamu, sehinggalah kamu tasta'nisu wa tusallimu, minta izin dan memberi salam kepada orang dalam penghuninya. Di sini Al-Quran menggunakan isti'nas. Isti'nas ini maknanya memberi, dia isti'nasa, sin tu meminta lah, iaitu dengan cara dia ni seolah-olah memberi isyarat terhadap kehadiran dia untuk mengetahui kesediaan tuan rumah menerima kehadiran orang lain. Maknanya dia nak, bukan salam saja. Maknanya sebab tu ada setengah-setengah suami tu kalau balik rumah malam-malam berdehim dulu depan rumah tak. Suami, isteri dia dengar, ni suami aku ni. Kalau orang nak pergi tiru suara dia, ini bukan ni. Kan? Ada kalau orang tua saya, dia depan rumah, ayah kita dah balik ni. Dia jenis balik malam saja kan. Suka melarang pergi belajar apa-apa sana, tapi balik malam kita faham, ni mesti orang dalam rumah kita juga. Maka persediaan tu kita tahulah macam mana. Tapi kalau orang tu lain dia punya, ni orang luar ni, maka kita pun ada persediaan juga. Nak sedia parang ke apa semua boleh. Jadi tujuan isti'nas, Al-Quran menggunakan perkataan ista'na. Al-Quran dia kata tasta'nisu, hatta tasta'nisu, kamu semua, maknanya semua pihak lah. Sebab waw tu menunjukkan kamu semua. Kamu semua hendaklah meminta izin. Tapi minta izin tu bukanlah minta izin, boleh tak saya masuk, bukan maksud tu. Maksudnya memberi isyarat tu supaya gitu. Takkan kita pergi rumah orang tak terus belum masuk, kan? Bukan macam tu. Dengan cara biasalah, tapi waktu salim, lepas tu memberi salam. Dua benda di situ dia ajar. Ala ahliha. Sekarang ni berlainan . Sekarang ni masyarakat telah berubah. Mungkin adat ni kita kena faham dalam bentuk yang lebih kreatif sikit, iaitu mungkin orang dengar bunyi kereta, kan? Mungkin kena telefon dulu. Sebaik-baiknya pergi rumah orang zaman sekarang ni, Assalamualaikum, tengah hari ni ada rumah tak? Nak pergi jalan ni, kan? Bila? Dekat-dekat nak makan nasi sampai jadi kita pun senang nak beli ke, nak apa, nak masak ke, ataupun nak ajak makan kat luar ke, senang. Ni tiba-tiba tengok rumah, Assalamualaikum, sudah. Jadi benda gini pun Islam ajar, tapi dia ajar dalam bentuk yang seni lah. Dia menggunakan perkataan isti'nas. Taklah nampak orang Islam tu pelik sangat.
benda yang dah ada, tapi macam mana nak menggunakan dia. Seorang khadam datang, ni orang yang buat kerja dengan Nabi lah, dia macam berkhidmat untuk Nabi, seorang budak datang menemui Umar atas arahan Rasulullah SAW. Nabi nak macam sekarang ni, macam hantar mesej ke macam tu lah kan, nak berjumpa dengan dia pada waktu tengah hari. Dan orang Arab zaman dahulu dia tidur waktu tengah hari. Orang Arab sekarang tidur juga tengah hari dan pagi ya. Dulu masa zaman ni orang Arab tak tidur pagi, tidur tengah hari lah. Sekarang ni tambah satu lagi, pagi pun tidur. Di negara Arab, di Qatar ke mana ni, kalau siapa yang biasa duduk kat sana, memang kalau orang suka bangun lewat tengah hari pun dia tidur juga. Umar sedang tidur. Zaman dulu patutlah tidur, bukan malas. Satu, dia berehat. Kedua, sebab tengah hari tu panas sangat, terlalu panas, jadi masa yang sesuai untuk berehat lah. Lepas tu dia pun bukan duduk berjabat-jabat zaman dulu kan, balik tidur dulu tak ada lah, memang duduk rumah dah. Jadi Umar sedang tidur dengan bangun tergesa-gesa sehingga ada bahagian badannya yang terbuka lah. Budak tu tengok, jadi budak tu tengok, lalu Umar pun kata, aku harap Allah buat sesuatu lah. Umar ni antara orang yang naluri dia ni memang sangat dekat dengan syariat, dengan Islam. Dalam beberapa kes dia berharap, lalu Allah membuat apa yang diharapkan tu. Umar Al-Khattab, orang yang sangat apa ni, jiwa dia tu, kecondongan dia tu sangat menyerupai Islam. Lalu Umar kata, aku harap Allah melarang anak-anak kita dan khadam kita datang menemui kita pada waktu ini. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Waktu Umar pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah baca ayat ni, oh turun dah Tuhan jawab kehendak tu, keinginan tu. Lalu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. Dua orang Tuhan kata khas di sini. Siapa dia? Orang khadam dan anak-anak kamu. Sebab apa? Sebab hukum khadam ni tak serupa dengan hukum orang lain. Macam hukum pekerja, hukum orang gaji kita, dia tak serupa dengan orang bukan apa ni, orang bukan orang gaji, orang tak ada kerja apa-apa, pergi duduk dalam rumah kita, isteri kita tak ada, mana boleh kan. Tapi dengan orang gaji tak apa, sebab nak tunggu orang gaji, nak tunggu ada orang lain dalam rumah, padahal kita tak boleh balik rumah duduk congok. Buat apa? Orang gaji seorang dalam rumah dia tu, saya tak boleh masuk. Tak boleh, dia hukum dia lain situ. Sebab Islam memberikan kelonggaran di situlah, dengan syarat tidak ada ni lah, tidak ada tapi aurat tu tak boleh buka lah, tapi di sudut kelonggaran sikit, macam kita ada di rumah, dia ada di rumah juga, macam tu dibolehkan lah. Sebab kalau tak boleh, susah, kita kena duduk kat luar, cuma luar rumah tepi jalan, buat apa-apa kan, sebab tak nak masuk rumah, orang gaji ada, jadi memberatkan kita pula lah. Jadi khadam tu umum sebenarnya. Ada khadam yang jenis hamba, ada khadam yang bukan hamba. Zaman dulu pun zaman dulu ada khadam yang jenis hamba betul. Maknanya hamba bekerja untuk tuan dia, memang tak ada gaji, tak ada apalah, dia tu hak kita. Yang tu okey, sebab aurat dia dengan kita tu dah ni dah kurang lah. Tapi satu jenis khadam lagi, orang yang berkhidmat untuk kita, macam driver kereta, orang tukang gaji, tukang kebun rumah kita, dia tu dianggap sebahagian daripada kita. Ataupun anak-anak kita yang jenis nak berkhidmat untuk kita, anak saudara kita lepas SPM, tak apa, saya jadi driver dia ada kan, saya pun lepas SPM, mari duduk dengan pakcik bawa kereta untuk kita, dia dah masuk dalam rumah kita tu. Di hukum dia tu tidaklah serupa dengan orang luar.
Sebab kita dah tahu dia tu ada dalam rumah kita. Dia dah dianggap sebagai ahli dalam rumah kita dah. Ni masyarakat kita tak faham kadang-kadang. Kat rumah saya, dia nak kita angkat keluar orang yang jenis macam tu. Saya kata, mana boleh kan. Orang kita ni dia, macam saya tulis dalam blog lah, dia sathiyah. Dia surface. Dia baca satu hukum tu, dia tak tahu lagi pengecualian yang lain, dia bantai lah semua. Kena tengok dulu, dalam tu ada lagi pengecualian. Kita tak boleh nak pergi tangkap khalwat kalau yang ada dalam rumah tu orang gaji dengan tuan rumah dia. Itu tak payah tangkap khalwat. Dia memang orang gaji dia dalam rumah dia. Macam mana? Itu berlakulah di kawasan taman saya pun macam tu juga. Entahlah kawan tu mati isteri, dia nak kita tangkap orang tu kerana duduk dengan orang gaji. Dah, mana ke pula? Tak boleh. Itu keperluan dia sebab dia ada anak kecil dan sebagainya. Cuma lebih baik dia ambil yang umur lebih tua ke yang lebih. Dia buat itu masalah dalaman dia lah. Itu bezanya. Ni masa sekarang ni orang nak buat hukum hudud apa semua ni kan. Ni bezanya bila pelaksanaan hukum tu dibuat bukan atas dasar untuk balas dendam ke nak ni. Dia yang dianggap yang kena tangkap apa semua ni bila dia dah menjadi satu tempat pelacuran ke, dia orang masuk keluar masuk itu. Tapi kalau unsur-unsur berkhidmat sebahagian daripada ahli keluarga diizinkan oleh ahli keluarga tu sendiri, itu sebahagian daripada dia. Kita tak boleh buat tindakan gitu. Jadi apa yang mereka buat, apa yang Islam turunkan, minta izin. Ni dia. Jadi kalau orang kecil, kalau budak kecil dia minta izin di pintu bilik, maknanya ni ya ayyuhallazina liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat. Salasa marrat ni sebab apa? Sebab salasa marrat ni akan kita kupas kemudian insya-Allah. Ya. Memasuki rumah orang lain, kita memberi salam, berdiri di belakang pintu, maknanya bukan belakang ujung tu, maknanya membelakangi ni depan pintu, maknanya belakang pintu duduk sebelah sana, bukan duduk dalam daun pintu nyorok gitu kan. Maknanya kita duduk sini kan, orang duduk kita duduk ni, supaya bila dia buka pintu dia cari, bukan dia buka pintu kita pun kita pula pintu dia tertentu kerana itu adat. Sebab kalau kita duduk gini terus, dia buka pintu tu kita duduk depan rumah, kita duduk di sana tepi pintu supaya dia buka pintu kita tak nampak lagi dalam rumah dia. Itu adat yang diajar dalam Islam supaya, tapi masyarakat kita tak pandai. Dia duduk depan tu. Jadi tapi ada disebabkan sekarang ni rumah pun terlalu canggih dah kan. Kadang-kadang ting tong je. Takkan nak duduk depan pintu dah. Kalau depan pagar ni tak ada guna lah menyorok pun. Memang tuan rumah akan ambil. Maknanya di situ sebenarnya yang nak diterangkan di sini ialah supaya tuan rumah tu tidak terdedah aurat dan kita melihat dia dalam situasi bukan aurat saja sebenarnya. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kalau kita tak bagi tahu rumah dia bersepah, malu dia kan. Anak dia duduk tengah main gerubung taekwondo lah ke apa, kita pergi jangan duduk tengok gitu. Jadi dia pun malu. Itu sebahagian juga. Ataupun benda-benda rahsia suami isteri duduk atas meja, dia baru lepas klien saya kan baru periuk duduk depan TV. Kuali pecah sana, kita pergi tengok kan. Dia pun malu. Itu antara benda tu bukan aurat badan saja sebenarnya. Itu dipanggil aurat juga. Itu rahsia dalaman rumah tangga kita. Sebenarnya kita ni berada dalam dilema sebenarnya. Bila sesuatu masyarakat tu dia kurang kerahsiaan, kurang amanah,
Kita kalau ada masalah dalam keluarga, kita nak bagi tahu kat orang supaya dia jadi macam apa panggil, penyelesaian kepada masalah tu. Tapi kena berhati-hati zaman sekarang sebab tak semua orang tu amanah. Kadang-kadang kawan ni niat dia bagus, dia nak cerita kat orang supaya second opinion apa yang dia boleh buat. Orang ni pergi jaja keliling kampung. Wah. Jadi TV3, TV9 habis. Berita harian. Jadi dia aib pula. Sebab apa? Orang kampung, orang taman semua tahu dia ni bermasalah. Jadi itu dilema lah masyarakat kita ni. Tapi kena, sebab tu kadang-kadang orang lebih suka kepada pihak-pihak yang memang profesional tu kadang-kadang. Aku kena. Kalau kita dijadikan sebagai tempat amanah tu, faham-faham lah, kita dilarang menyebarkan masalah orang yang mengadu kepada kita tu kepada orang lain. Kalau kita sebar, berdosa lah, sebab kita mengaibkan dia. Orang tu letak amanah kat kita, kita pergi khianat amanah tu, tak boleh lah. Jadi kalau kita pergi rumah orang, kita tengok aib, kita tak boleh cerita kat orang. Oh, teruk pergi rumah dia tu tadi, rumah Ustaz Rusli, apalah, biar awak ada dalam rumah gitu. Misalnya kata tak boleh, walaupun benda tu aib, kita simpan je lah. Sebab kita diizin masuk rumah tu, itu satu kepercayaan, satu amanah kan. Barulah masyarakat ni dia ada, kalau timbul dengan persangka macam tu akan menyebabkan kita tak berani lah nak berkawan dengan orang, sebab segala keburukan ataupun kelemahan kita akan disebar. Perasan tak kalau orang tu terkenal sikit adalah orang yang buruk-buruk kan dia tak? Yang saya kelakarnya pagi tadi saya tengok dalam Facebook Ustaz Alha Idrus ni gini saya tak? Sebab dia terkenal. Orang terkenal dia, orang nak attack tu. Yalah, kita taklah kata dia tu, saya tak kenal lah dia, tapi pada saya tak perlulah kita nak, kalau kita tak setuju dalam benda-benda akademik dia, kita tolak bahagian akademik itu je lah. Kan? Saya pun bukanlah 100% dari sudut faktanya menyokong dengan dia cakap, tak apalah, itu akademik. Tapi untuk memburuk-burukkan peribadi dia, apa kerjanya pula. Begitu juga dalam benda-benda lain. Sebab benda ni dia berkaitan dengan adat-adat ni pun. Adat-adat ni digubal sebab apa? Sebab menjaga maruah dan keaiban tadi tu. Setiap orang ada aib kan? Dan orang Arab daripada zaman dulu lagi, dia tak selesa ni kalau tengok Umar, budak tu pergi rumah dia, dia terjaga, pakaian dia tak tak tutup elok pun dia malu dah. Sebenarnya orang Arab sampai sekarang pun, kalau yang Arab yang Arab yang kampung yang agak asli tu, dia kalau kita orang lelaki ni tak kira sangat, tak pakai baju keluar rumah apa, dia sangat aib kalau ayah ke datuk ke keluar tak pakai baju. Aib sangat. Sebab apa? Dia kira datuk ni orang yang dihormati dalam kabilah tu. Datuk ni sangat dihormati. Kalau dia buat kerja yang orang menyebabkan orang tak hormat, maka aib lah. Dia kira macam tu. Dia aib. Jadi dia jaga macam protokol lah sikit. Nak keluar depan cucu-cucu ni mesti jaga, ni dulu gosok-gosok baju dulu, rambut sikat. Kita kalau kadang-kadang kita terbalik, kalau datuk tu sempoi je kan. Sebab apa? Aku datuk dah, bukan muda-muda tak apalah. Kita tengok benda tu untuk orang muda. Dia terbalik, dia kehebatan. Saya rasa lebih cantiknya macam tu lah. Lebih cantik lah kalau seorang datuk ke, bila kita makin meningkat tua, makin kita ada cucu, kita makin duduk dalam posisi yang dihormati, supaya bila kita macam kita bagi nasihat ke, kita bimbing ke, kita tu ditengok sebagai satu tempat yang lebih mulia, lebih tinggi. Sebab tu dalam masyarakat mereka, orang yang pada pangkat-pangkat ni, mereka sangat disegani, dihormati. Tak boleh cakap kuat, tak boleh cakap ni, banyaklah bantang-bantang larang dia kan. Berdiri di belakang pintu, jangan pula belakang tu dalam makna yang pasif, makna yang menyorok belakang tu, bukan.
Maknanya mengelakkan pandangan. Kalau rumah tu jenis yang dekat, kalau pintu pagar ujung tak apalah, sebab tuan dia dah keluar lah untuk pergi buka pintu kat kita. Tuntutan ni meliputi lelaki dan wanita. Orang pun wanita pun samalah kan. Cuma saya tengok di Malaysia ni pengamalan dia sangat teruk lah. Tak tahulah, takut orang kajang saja. Meminta izin 3 kali ni maknanya sekiranya 3 kali ni sebenarnya bukanlah 3 kali syak sangat. Cuma nak tahu bahawa tuan rumah tu dia tahu kita datang dan dia bersedia. Dan kalau tanda ada dia tak bersedia menerima tamu, kita kena balik. Tu sedih tu sikit tu. Sebab tu kata kena balik ni payahlah nak terima hakikat kita kena balik kan. Tapi mungkin ada tu orang tu ada keuzuran-keuzuran sendirilah kan. Contohnya kita kata kadang-kadang kawan berlaku juga, seorang kawan saya ni dia sakit, kita nak pergi ziarah dia, tapi sakit dia ni lain macam sikit, menyebabkan dia pun tak suka kita ziarah dia, sebab melibatkan keaiban sikit. Tempat dia sakit, lepas tu cara dia duduk apa semua ni, kalau boleh dia tak nak orang ziarah. Jadi kita pun telefon je lah ataupun mesej je. Dah tahu dah tak nak orang tengok, jangan pula hantar MMS ke apa, hantar gambar lah, tak orang tengok juga kan. Gambar yang tidak aib lah. Ada sejenis penyakit tu kan, kena buka sana buka sini apa semua ni, dia pun duduk dalam situasi ni, kita pergi tengok tu macam dia malu. Tu kita, bila kita tengok situasi tu, kita faham bahawa orang ni kita kurang pergilah kita, ataupun kita pergi kita duduk kat luar ke, kita kreatif lah. Yang penting Islam ada menyediakan benda tu. Islam suruh kita sensitif dengan benda macam tu ya. Wa in qila lakum murji'u farji'u, jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka baliklah. Masyarakat Melayu dia tak kata kot, cuma dia orang bila tetamu yang tidak diingini mari, orang cakap dia ngatu ya, dia tak apa setuju. Huwa azka lakum wallahu ma ta'maluna alim. Meminta, anak-anak pun perlu diajar juga supaya meminta izin untuk masuki bilik ahli keluarga. Daripada kecil lah benda ni diajar. Sebab itu salah satu pelajaran dalam keluarga yang sangat perlu ialah pelajaran aurat. Sangat perlu. Maknanya anak kita tu dia faham dah, kalau orang luar mari, mak tak pakai tudung, anak ni gelisah. Anak ni, oi nanti dulu. Kan. Dia pula bawa pula orang mak aku tak ni lagi nanti. Dia budak-budak ni sangat fitrah tu. Budak-budak sangat fitrah, dia cepat faham benda ni. Sangat cepat faham. Dia benda tu dah ada dalam diri. Bila orang luar mari masuk itu, dia akan cari mak dia mana. Pakai tudung lah. Lega nampak dia kan. Tapi kita kena ajarlah benda tu, didik sikit-sikit lah. Kalau kita sendiri pun dah memang tak pakai tu, ataupun ni, dia pun tengok nak kejut macam mana, dia biasa dah. Tu pendidikan. 3 kali salam tu antaranya lah. Maknanya kita minta izin tu dengan salam kan. Assalamualaikum, kita mengisyaratkan kita ni hadir. Maknanya kita dah faham situ, tuan rumah tahu. 3 kali ni seolah-olah dia macam ni, nak beri peluang dia bersedia, dan dia ni tiba-tiba kita tahu dia dah bersedia tapi dia senyap, maka kena balik. Jangan pula rumah tu besar, Assalamualaikum pun balik. Memang dia tak nak pergi dah, bini dia nak pergi ziarah rumah tu, dia pun cepat-cepat Assalamualaikum pun balik. Ada juga suami kreatif macam ni tak? Lepas tu kalau bini dia marah, dia kata ustaz ada 3 kali kena balik. Kawan ni nak jawab pun takut. Meminta izin untuk masuk, ini satu pelajaran yang cukup baik di kalangan ahli keluarga, iaitu anak nak masuk bilik, dia gong masuk bilik mak ayah, tak boleh,
Barangkali kena ketuk pintu dulu sampai diizinkan masuk, baru masuk kena ajar. Dan budak-budak dia boleh faham, dia boleh faham kan? Apakah aku minta izin untuk masuk ke bilik ibuku? Seorang lelaki bertanya Nabi. Ya baginda, ya. Kata lelaki itu, tidak ada orang lain yang memberi khidmat untuk ibuku kecuali aku saja. Ya baginda, kamu suka melihat ibumu tidak berpakaian? Jawab dia, tidak. Nabi dia guna teknik logik kan, dia guna teknik. Kamu suka tak? Oh tidak. Kalau tidak, minta izin lah. Riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Ini antara benda-benda yang kita kena ajar juga. Sebelum subuh, tengah hari, selepas waktu isyak, iaitu ketika waktu kita kebanyakannya terbuka aurat. Pendidikan lah. Pendidikan aurat ni berlaku secara semenjak kecil lagi dalam rumah. Dari sini dia ajar hormat, ajar menundukkan pandangan kan? Cukup bagus. Dari situ barulah kita jadi ajarlah anak kita faham lah. Pergi rumah orang tu jangan mata hang lalak pula dia tahu rumah dia mana kan. Pergi rumah orang dia duduk atas sofa kat luar, dia tak ada pun mana. Tidak haram lah benda tu, perbuatan tu salah lah kan. Apabila anak-anak itu telah balik, maka hendaklah mereka minta izin seperti orang-orang lain. Pintu kena minta izin dah masuk rumah kan. Sebab apa berlaku benda ni zaman dulu? Sebabnya orang Arab zaman dulu kan, orang Arab zaman sekarang pun macam tu lah. Kalau kat kampung dia duduk rumah dekat-dekat kan, macam kita kat kampung zaman dulu. Ni rumah sepupu kita, ni rumah adik-beradik kita. Jadi anak ni masuk rumah ni, masuk rumah ni. Sebab tu Tuhan kata tawafuna alaikum. Ni tawafuna alaikum ba'dukum min ala ba'. Mereka saling berulang alik kepada kamu dan kepada orang lain tu juga. Sebab apa? Anak beranak mereka ni, anak sepupu ni, anak apa, dia main rumah ni, dia pergi makan nasi rumah ni, dia pergi. Suasana zaman dulu lah. Sekarang tak berapa ada dah. Jadi bila macam tu, Tuhan suruh minta izin bila dia masuk dalam rumah tu lah. Tapi dia nak masuk dalam bilik tu, dia kena minta izin dalam 3 tu. Sebab apa? Situasi-situasi tadi lah. Minta izin seperti mana orang lain bila mereka sudah besar kan. Mohon izin. Okey. Asalnya budak-budak kecil ni, budak-budak kecil dia tapi disuruh ajar. Walaupun dia budak kecil, budak kecil aurat tak ada lagi, tapi bermula daripada itulah. Dari situ terjadinya batas-batas kehormatan lah depan anak-anak, adik-beradik, ibu bapa kena jagalah. Tak boleh pakai seksi depan adik-beradik, walaupun adik-beradik. Baju tidur pakai depan ayah tak boleh, sebab itu bukan pakaian biasa. Ayah yang rabun tu jadi jelek mata dia tengok. Terang mata hari ni ayah. Anak pakai seksi sangat tak boleh kan. Kena tak tutup aurat semua, tapi menjaga batas keluarga. Maknanya gini pakaian biasanya kan, relax. Tapi kalau dah tak ada, mereka ni tak ada pakai seksi dalam rumah, biasalah kan. Jadi masalah. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikah falaysa alaihinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijat bizinah wa an yasta'fifna khairul lahun. Ni hukum, saya tak terjemah ni.
Itu orang perempuan yang sudah mencapai umur yang tua. Umur tua ni macam mana? Dia maknanya tua ni tua. Macam mana ada tua? Macam-macam pandangan lah. Tapi ada certain umur tu memang kalau orang tengok memang orang perempuan tu tua. Ada orang perempuan dengan orang lelaki ni dia lain. Orang lelaki ni masa dia umur muda pun tak adalah orang tergila-gila nak kat dia sangat. Kan? Tak adalah dia tu orang tengok jadi seksi ke apa, tak ada. Orang lelaki ni dia relax. Tapi bila dia tua pun kalau dia nak kahwin ada lagi perempuan nak kat dia. Tetapi orang perempuan ni masa muda jangan. Semua orang tergila kat dia. Bila dia certain umur itu orang tak nak kahwin dengan dia. Nak buat macam mana? Dunia ada gitu nak kata. Memang naluri. Sebab tu dia lain naluri orang lelaki dengan orang perempuan. Cuba bergurau dengan orang lelaki tua lah. Kan? Cuba gurau. Bila nampak orang perempuan cucuk tepi dia. Oh dia semangat lagi. Dia respon dia tu Tapi kalau orang perempuan tua, kita cucuk belakang dia suruh kahwin dengan budak muda, naik selipar tak kepala kita. Dia aib bagi orang perempuan tu bergurau benda macam tu. Itu Allah buat dah. Semua dunia macam tu. Tetapi Tuhan kata wa in yasta'fifna khair. Wa an yasta'fifna khair. Orang yang dah mencapai umur macam ni tidaklah menjadi tuntutan dia nak tutup aurat duduk dalam rumah sampai budak-budak apa semua tu. Tetapi yasta'fifna khairal lahunna. Dia bersifat menjaga tu lebih mulia untuk yang lebih baik. Maksudnya orang tua pun adalah macam langkah-langkah yang tutup cara orang tua lah. Macam mana kan? Saya tengok orang Arab antara orang yang sangat pemalu. Orang tua sama-sama keluarga ni kadang-kadang tu sama dengan mertua dengan menantu ni pun sangat malu. Lebih malu daripada orang Melayu lagi rupanya. Kita ingat dulu orang Melayu dah ketimuran lah apa semua, dia sangat malu. Dia cakap tutup muka lah. Dia malu. Nenek saya sebelah sana kalau kita cakap dia tunduk, dia tutup sikit muka dia. Dia malu nak cakap. Sebab apa dia anggap orang lelaki. Padahal umur tu terlalu jauh. Dengan orang lain pun cucu-cucu pun bila lelaki je dia sangat menunjuk. Wan yasta'fifna. Baru saya faham. Oh gini rupanya. Al-afaf, dia menjaga kesucian dia tu lebih baik. Kalau dia tak pakai macam menutup aurat tu pun sudah okey dah sebab dia dah macam. Tapi kalau dia istighfar lebih baik. Itu salah satu daripada yang kita boleh bincang pada hari ini. Saya rasa adat ni cukup menarik, sebab tu saya kupas pada hari ni. Sebab saya rasa masyarakat kita perlu sangat diajar dengan. Saya pun cari juga faktor-faktor. Sebab apa budak-budak sekarang ni dia macam tak pandai. Mungkin kehidupan di luar rumah daripada menjauh daripada keluarga tu satu faktor lah mungkin. Kita mungkin anak-anak kita sekarang ni kan dia masuk asrama awal. Dia keluar daripada keluarga induk tu awal. Kerugiannya ialah banyak benda-benda kita tak bimbing dia. Dia hidup dengan kawan-kawan dia, dengan cikgu dia tidak sama dengan duduk mak ayah. Kalau ada nenek ke pula, datuk ke, banyak lagi nilai-nilai sebenarnya yang diajar lah secara tidak langsung. Sebab itu generasi kita yang baru ni sangat berbeza lah. Kita melahirkan satu generasi yang sangat berbeza, yang sangat kurang hubungan dia dengan generasi lepas, generasi lama dulu. Jadi kita kena sangat faham lah
keperluan-keperluan dia yang dia tidak menerima info-info tersebut yang sepatutnya kita kena bagi info tu kan. Setakat tu saja. Saya ajak nak 2 tajuk tapi tak cukup lah 2 tajuk, panjang pula ada tajuk lagi. Ada apa-apa perbincangan? Ringan saja hari ni perbincangan kita. Waalaikumsalam. Ya, ya. Kita dengan mertua dia tak ada aurat ipa-ipa tu kan. Teknik nak beritahu tu kena carilah yang terbaik lah kan. Nanti kelahi pula. Tapi tu kelemahan masyarakat kita. Kelemahan masyarakat kita ialah orang yang tak betul-betul kuat agama ni tak faham benda tu. Dia tak faham kan. Saya hidup dalam masyarakat Arab, dia berlainan. Dia walaupun kadang-kadang dia tak semayang, tapi dia dah faham benda tu. Jadi saya pun cari sebab apa, mengapa kan. Sebab apa benda tu berlaku. Sebab apa masyarakat dia boleh jaga. Dan dia kefahaman tu umum. Orang tak semayang pun dia faham. Kalau nak pergi ataupun rumah ipar, rumah apa ni, dia akan jaga pandangan, dia akan bagi isyarat. Setakat yang saya jumpa ialah inilah pentingnya adat. Adat ni ialah sesuatu yang berlaku dalam masyarakat secara berakar umbi tu. Inilah satu kerugian kita bila struktur masyarakat kita telah berubah daripada keluarga besar kepada keluarga kecil. Kita telah kehilangan adab. Maknanya pelajaran adab tu kita tak sempat nak ajar. Betul tak? Kita tak sempat. Jadi tapi nak buat macam mana, itu dah struktur kita. Jadi saya pun fikir macam mana benda ni. Yang anak keluar rumah seawal darjah 6 kadang-kadang tu. Tingkatan 1. Sebab tu saya tak sokong orang pergi belajar duduk asrama tingkatan 1 ni. Teori saya lain sikit. Saya cemerlang di rumah. Dia cemerlang di rumah. Nanti dia pergi belajar, dia balik. Sebab apa? Kita nak belajar banyak benda kita nak ajar. Satu terpenting orang yang cepat sangat keluar rumah ni, dia kehilangan ukhuwah dengan adik-beradik dia. Dia akan lebih bersifat individualistik. Dia mementingkan diri. Dia tak faham. Sebab apa? Hubungan dia dengan adik-beradik dia kurang. Rugi lah. Bila dia besar nanti, rugi. Sebab apa? Kekitaan dalam keluarga tu kurang. Jadi yang pentingnya adik ayah lah yang pentingnya. Yang penting ayah dan mak lah. Sebab dia tak rapat. Itu salah satu kesan. Tapi walau apapun, kita tak adalah nak mengharamkan orang tu pergi hidup asrama ke apa, tak adalah. Saya rasa taklah sampai kepada tahap tersebut. Cuma masalah kita tak dia. Kita kena cari bagaimana nak mengajar. Saya rasa itu tak ada cara yang spesifik. Kita nak syarah lebih-lebih pun masyarakat kita ni dia tak boleh syarah. Rasa-rasanya macam mana ke? Ya, cara kita menerangkan. Kalau macam saya, senang. Sebab saya ustaz. Ustaz ni dia kata apa pun orang kata tu. Sebab apa? Ustaz bagi tahu. Senang. Kalau orang tu bukan ustaz, nak syarah lebih-lebih kat adik-beradik, ipar apa, alah ni. Tapi lebih sukar lah pada pandangan saya. Tetapi benda tu macam mana? Kena ada jugalah kot usaha-usaha tu kan. Kalau nenek saya dulu dia kreatif sikit.
Dia panggil ustaz mari ceramah rumah dia. Jadi dia pun dengar. Padahal dia nak bagi tahu kat orang lain. Itu kreatif lah kan. Tapi dia kena buat makanan sikit lah, orang lagi ramai. Pantang ada, sempena apa, Isyak Mi'raj. Dia pun pergi panggil ustaz ni tu ceramah. Ni ada apa, panggil. Dari sudut dia tu banyak, dia dah faham lah, tapi dia nak jiran-jiran dia tu faham apa yang dia bawa. Saya tengok ini, tengok uslub dakwah yang cukup baik lah. Tu saya tengok apa ni, ada dalam masyarakat kita ni, dia apa ni, keseimbangan tu. Kalau orang tu minat agama, kelemahan dia ialah macam mana dia nak menerangkan kat orang lain apa yang dia faham. Kalau silap kat situ, orang akan benci pada dia. Orang benci tu tak salah, orang yang benci tu sebab apa? Dia tu sendiri berlebih-lebih kadang-kadang. Ada juga. Jadi kita kena sangat licik lah dalam bab ni. Sangat pandai. Sebab kadang-kadang kita faham, setengah ahli masyarakat tu dia terlalu terlalu syadid, terlalu rigid, terlalu keras sangat dalam memahami sesuatu hukum. Sampai tak boleh naik kereta sekali siapa. Ada macam tu lah kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena pandai menerangkan. Terang tu dengan cara yang baik. Kadang-kadang masyarakat Melayu ni, kita terang kepada isteri tu lebih baik daripada terang pada suami. Nak betulkan suami, pergi channel isteri. Sebab isteri dengan isteri ni adik-beradik kan. Sukar lah saya tengok, sukar. Kecuali orang yang dah belajar agama, kata apa pun dia tahu betul. Senang. Al-hikmatu dallatul mu'min. Ya, betul. Hikmah di situ maknanya kebijaksanaan lah. Ilmu dan kebijaksanaan. Maknanya benda-benda ilmu tu, adih tu umum, iaitu ilmu dan kebijaksanaan tu seolah-olahnya milik kita. Lepas tu kita hilang. Bila kita hilang, di mana saja kita dapati, maka kita berhak. Maknanya tuntut ilmu tu tak kira dengan siapa lah. Tapi ada ulama' dia bincangkan lagi, yang dimaksud dengan tuntut ilmu tak serupa, tak kira siapa tu, berkaitan dengan ilmu yang keduniaan, yang umum. Tapi kalau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan, maka orang Islam yang lebih berhak mengajar kita. Sebab akidah tu sesuatu yang berupa keyakinan diri, mana kita kena ambil dengan orang yang yakin benda tu. Jadi kita belajar agama daripada orang Islam, asasnya gitulah. Kita ada sikit masa lagi untuk bincang-bincang. Kalau keluar sikit pun daripada topik ni tak apalah. Kalau kita boleh. Silakan. Ustaz, kalau orang perempuan kat Arab Saudi, apa dia tak dikenalkan? Oh, ni culture sebenarnya, tapi dia salah lah, dia boleh saman lah. Dia panggil satu jawatan kuasa amar ma'ruf nahi mungkar kat sana. Macam satu jawatan kuasa amar ma'ruf nahi mungkar ni, bila dia tengok orang lelaki tak pergi sembahyang masjid, dia boleh pergi saman kat sana. Sebab mazhab Hambali, sembahyang di masjid tu wajib. Jadi bila orang tu tak sembahyang jemaah, dia pergi tangkap, lepas tu pukul. Kalau tak ni lah, dibuat lah di Saudi benda tu. Yalah,
Tapi bawa kereta orang perempuan tak boleh tu memang sangat tidak dipersetujui oleh ramai ulama lah. Dan di Saudi akibat dia lebih kepada adat, tapi ada ulama dia memang tak membenarkan. Jadi institusi ulama tetap pegang benda tu, menyebabkan undang-undang tak boleh diubah. Jadi menyebabkan banyak juga masalah berlaku. Masalahnya ialah contohnya cikgu lah kat sana. Cikgu di Arab Saudi ni, orang perempuan ni nak pergi mengajar, tapi tak boleh bawa kereta sendiri. Jadi kena pakai driver. Dan di Saudi pula masalah bukan pengangguran, ketidakberkahwinan ni. Apa lagi? Orang perempuan tak berkahwin ni tinggi. Sebab nak berkahwin mahal. Maknanya kalau ada 100,000 cash tu tak boleh kahwin lagi. Jadi dia mahal. Jadi permintaan sikit, penawaran banyak. Kan? Jadi menyebabkan orang perempuan dia ramai tak berkahwin. Jadi bila dia tak berkahwin, dia pun fikir masa depan dia juga. Lepas tu pula tiap-tiap hari dia naik kereta dengan orang Mesir, orang Bangladesh yang handsome apa semua. Dia pun, baik aku kahwin dengan driver aku. Dah tiap-tiap hari kan, setahun 2 tahun jadi rapat mesra dah. Kalau kahwin tak apalah, tapi banyak kes-kes terjadi perzinaan sebagainya. Jadi kahwin tu pun ada masalah, maknanya sebab dia tak sama taraf kan. Isteri tu tuan kepada banyak masalah sosial lah timbul daripada tu. Asalnya orang perempuan tak boleh bawa kereta, kecil je. Sebab tu dalam hukum agama ni, benda yang kecil tu kadang-kadang impact dia tu besar pada masyarakat. Dia adat dia memang macam tu. Dia sangat sensitif dengan orang perempuan. Tapi sekarang ni dah mula ada gerakan-gerakan. Sebab tu Barat melihat ni satu peluang lah, untuk dia nak kacau Arab Saudi ke apa, dia guna isu. Tetapi dari satu sudut pula, orang Arab ni, dia walaupun dia memang terlalu tak boleh sendiri apa semua, tapi dari sudut kalau dia tu berharta sebagainya, dia mengikut kehendak orang perempuan dia tu terlalu tinggi. Dia beli macam-macam, dia bawa jalan Malaysia shopping lah, nak gerak. Dia dari sudut tu ada pun. Dia mungkin menyebabkan orang perempuan dia puas hati pula lepas ada tu. Dia ada juga benda tu. Sebab tu orang Arab kalau mari Malaysia, kita gerun tengok dia berbelanja. Lagipun mereka ni kalau di negara macam Qatar apa semua tu terlalu kaya. Bawa yang tadi tak kata orang perempuan ni ramai yang tidak berkahwin. Jadi mahal dia yang mahal ke atau? Antara faktornya dia mahal sangat. Mahar perbelanjaan perkahwinan tu dah jadi tinggi sebab trend. Yang murah tu, yang tu dia tak ikut yang tu. Yang janggut ikut, yang tu tak ikut. Ni masalah dia. Sebab bila trend kan, tengok artis ni, mula-mula era Fazira 20,000, lepas tu jadi ada 30,000, lepas tu 50,000. Jadi trend masyarakat ikut. Jadi orang very close, very ikut sangat dengan tradisi. Kenapa dia jadi macam tu? Dia ya betul. Patut ini pemikiran yang bagus juga lah. Kita menganalisis benda tu. Sebenarnya gini, bila sesuatu masyarakat tu dia berlaku secara tidak sedar tu, perkembangan. Sebab secara umumnya masyarakat dalam dunia ni, unsur-unsur trend apa semua tu wujud. Lalu masyarakat ni condong ke arah sesuatu benda. Jadi benda yang dia buat tu, kesalahan-kesalahan yang dia buat, dia tak nampak besar. Macam kita, sebab apa? Sebab dia dah menjadi sebahagian hidup dia. Dia tak nampak salah sangat. Macam dia melihat orang perempuan bekerja ni buruk, bagi kita tak buruk. Sebab kita dah faham. Walaupun bekerja ada batas-batas dia, tapi dia macam tak diterima. Kan? Kita pun
sebenarnya orang Melayu ni baru mengalami peningkatan ekonomi. Sebab tu kos perkahwinan pun baru nak naik. Baru nak naik sebab dah tambah kad mahal, kan, increase benda tu. Benda tu berlaku secara tidak disedari. Susah. Kerana kecuali di sana saya jumpa orang-orang yang bertakwa lah, orang-orang yang ni, yang baik-baik ni, bila dia nak ajar masyarakat kan, mereka ni berada apa semua, bila anak mereka nak kahwin, dia tunjuk kepada masyarakat ni, ni aku buat ni. Dia bagi harga yang tak cukup berlawanan dengan arus. Orang lain 30,000, dia bagi 3,000 je. Ini wujud ada orang yang macam ni. Sebab dia nak ajar masyarakat, aku hebat macam ni pun boleh bagi murah. Tapi kebanyakan ahli masyarakat tak mampu nak lawan benda tu. Sebab tu arus masyarakat. Ya. Perayaan orang Melayu, kita ucap selamat untuk perayaan orang. Ada pesan kata kita tak boleh nak ucap langsung macam ni. Orang baru selamat, tak boleh merayakan sama dengan orang. Tapi ada orang kata, apa Ustaz Qadawi kata ada batas yang kita boleh ucap langsung. Saya menyokong pandangan Dr. Yusuf Qadawi lah. Sebab dia membenarkan kita mengucapkan, maknanya dia mengucapkan selamat apa semua tu bukan merayakan. Maknanya yang tak boleh ni kita menunjukkan kita tu bersama dengan dia dalam erti kata beriman dengan dia. Tapi tuntutan hidup bermasyarakat. Sebab kita duduk dengan orang bukan Islam, dia Kristian, kita Islam. Maka kita nak kata selamat Kristian, selamat tahun baru Cina pun tak boleh. Sebab apa? Haram. Adakah tuntutan tersebut sesuai dengan fiqh yang kita namakan fiqh majmuk, masyarakat majmuk? Sesuai tak macam tu? Mana larangan sebenar ialah kita melakukan syirik. Larangan sebenar menzahirkan ibadat-ibadat bukan Islam apa semua tu syirik. Tapi mengiktiraf agama lain, dia berhak sebagai beragama tu tak salah. Okey, jadi dari sini persepsi mana kita nak letak selamat Christmas tu, kita nak kata itu sebagai pengiktirafan ke sebagai respect? Itu saja, pentafsiran itu sahaja. Bila orang tu kata kat kawan dia selamat Christmas, menunjukkan apa tu? Menunjukkan dia telah beriman dengan Christmas, dengan Kristian kan? Pada saya tidak mentafsir begitu. Dia mentafsir orang tu respect orang kawan dia sebagai berhak untuk beragama Kristian, tapi dia tidak mengiktiraf agama Kristian. Macam mana kita nak mentafsir kata-kata selamat hari Christmas? Kita tak, pada saya kita tak adil kalau kita mentafsir orang yang kata selamat hari Christmas tu sebagai dia telah beriman dengan Kristian. Bukan itu cara dia. Kalau dia nak beriman dengan Kristian, cara lain. Dia hanya memberitahu dia respect kat orang tu dan orang tu berhak untuk beragama saja. Jadi jika kita mentafsirkannya demikian, maka selamat hari Christmas ke ataupun bagi sedikit hadiah yang simbolik ke apa semua, itu tidak termasuk dalam beriman dengan agama dia. Dr. Yusuf Qadawi dia tafsir gitu. Tapi orang yang mentafsirkan selamat tu bermakna doa, kerana selamat tu adalah ucapan doa kepada orang lain, maka kita katakan perkataan dinilai berdasarkan uruf.
perkataan ni, nak nilai dia dengan doa tak doa ni, dia berdasarkan situasi. Kalau si itu, kita bukan berdoa agama Kristian awak akan jadi, tak ada. Itu andaian yang saya anggap memberat-beratkan. Dia memberat-beratkan. Sebenarnya orang tu bila dia kata selamat hari Difabali ke apa, dia hanya nak tunjuk kamu berhak sebagai rakyat Malaysia beragama Hindu ke Kristian. Tapi merayakan, kita pergi ke Batu Cave ke, kita pula lebih pada dia kan, tu tak boleh lah, haram lah. Tapi kalau misal kata Perdana Menteri kita Datuk Najib, dia nak pergi tunjuk dia ni sebagai ketua negara yang juga dia ni milik orang-orang ni, dia pergi dan dia balik, itu dibenarkan. Dia pergi, dia balik. Macam hari terbuka nak, dia pun pergi, dia pun balik. Dia pergi sebentar, dia ucap selamat apa, dia balik. Boleh. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk, aku ni Perdana Menteri kamu juga kan. Perdana Menteri pada masa tu, dia pergi tu atas kapasiti dia sebagai Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia, bukan atas dasar penganut agama. Saya tengok orang memang tak faham dia ni. Tapi bila dia berada dalam situasi tu, barulah dia kena faham, barulah dia boleh faham. Contohnya dulu masa PAS tak menang dulu, ramai orang kata haram masuk dalam majlis orang kafir, haram apa semua. Bila dia menang, baru dia gelabah macam mana kan. Dia gelabah macam mana, kalau tak pergi kan marah pula geng kita ni. Baru saya tengok dia cuba faham. Kadang-kadang kita ni sathi. Satu yang saya marah dalam blog saya 2-3 hari ni, kita mendata, kita mengupas sesuatu tu kena atas kepala kita, baru kita cuba faham benda tu. Sebagai ahli akademik, kita kena faham sebelum bukan kena atas kepala kita pun kita kena faham dah. Kita cuba menyelami keadaan orang tu. Sebagai ketua, macam wakil rakyat ke apa, dia dimiliki oleh semua orang. Maka dia kena tunjuk, aku ni pemimpin kamu. Nak tunjuk, kena pergi. Pergi tu jangan dia pula lebih-lebih tak meraya orang. Dia pergi, dia balik, habis lah. Majlis tu dia teruskan. Ini kita tak boleh merayakan dengan dia sambutan. Kita pergi ucap tahniah, balik, tak apa. Tu nak lebih lah makan tu. Biasanya dah pergi makan. Di sini wujudnya orang yang melarang tu macam, sebab itu hikmah dalam Islam ni, satu-satu benda dia tak sepakat. Saya tak tengok negatif bila ada orang kata tak boleh, bila ada orang kata boleh. Saya tengok dia cukup positif. Sebab tu saya tak kisah orang tak setuju dengan pandangan saya seronok je. Sebab saya tengok selagi mana unsur tu dia positif. Sebab apa? Nak imbang benda macam ni. Lepas tu makan Ustaz, lepas tu saya nak menari, lepas tu saya nak karaoke, lepas tu asalnya benda tu boleh pada ruangan yang sempit. Tapi masyarakat kita ni, kalau dibiarkan, ada orang yang tak faham. Hari ni kita pergi dengan keadaan faham, kita pergi, kita balik. Anak kita, dia pergi, dia tak balik-balik. Sebab member dia sekolah lah awal semua kan. Wujud benda tu. Jadi bila ada orang kata boleh, ada orang tak boleh. Jadi orang pun pergi dalam keadaan ada orang kata tak boleh. Bagus lah. Jadi pergi pun berhati-hati lah. Kita nak berhati-hati tu. Kalau kata boleh, boleh. Ya boleh, semua boleh. Unsur mengatakan tak boleh itu penting. Kita kena bagi ruang juga. Sebab bendanya sebenarnya merayakan tu tak boleh. Tapi disebabkan ada keperluan kita dari sudut dia jiran kita, dia kawan kita, kita nak tunjuk kita ni respect pada hak dia untuk beragama. Itu saja. Dalam ruangan itu boleh. Katalah di kalangan kami ni kan, kita semua Melayu. Ada seorang bangsa Aceh. Dia buat jamuan
semata-mata untuk melayani kita datang rumah dia masa dia buat Christmas katalah. Tu masuk Semata-mata untuk kita datang. tunda hari lain boleh je. Dia masak rendang. Memang tak, pasal memang dia buat. Memang kawan dia tak ada orang India, tak ada orang India, tapi dia suka masak. Dalam kadang-kadang Tapi dia memang make sure benda tu halal. yalah, saya tak tengok benda tu halal saja. Saya tengok dari sudut penyerapan budaya-budaya keagamaan. Tetapi kalau orang tu saya pun ada kawan yang bukan Islam juga kan. Situasi kita macam tu lah. Kita terhimpit dengan kekangan kita nak jaga hati dia dengan batas-batas agama. Kita kena faham objektif kita tak boleh melainkan tu ialah kerana kita dilarang membesarkan syiar agama dia. Kalau situasi tu wujud, kita tak boleh buat kan? Kalau situasi itu wujud, kita tak boleh buat. Sebab kita tak boleh merayakan untuk kamu nak pergi merayalah. Tetapi dalam tahniah dalam tu saya boleh terima lagi. Tapi dalam makan yang segera balik, okey. Tapi kalau kita nak stay pada kita pula beraya kan, tu kadang-kadang kita kena fahamkan kawan kita tu dan dia boleh faham. Kawan India saya, dia cukup berhati. Bila sebab apa tu? Sebab dia kata hari raya, bila majlis hari raya, orang Islam ni ajak pergi rumah. Aku ada, dia tak ajak, dia kata. Dia marah. Tapi bila hari dia faham kita tak boleh beraya. Lepas tu satu pendiri, kira saya rasa saya dah buat sesuatu yang saya cuba buat, dan sebab saya nak faham, saya pergi kenduri dia. Kenduri ni memang bukan orang Islam. Ini kenduri. Dia ni berharap saya pergi sebab keluarga dia kan dah ada satu, orang panggil apa, keluarga dia ni ada satu perspektif pada orang Islam. Dia bagi tahu kat anak dia, dia kata kamu kawan dengan orang Islam tak ke mana, dia kata. Masa kamu gembira ke apa, orang Islam ni tak gembira, dia kata. Jadi orang Islam ni kamu kawan dengan dia jauh-jauh itu je. Jadi dia pun telefon saya, tolonglah mari juga kenduri adik saya ni. Semua keluarga saya nak tengok, mau mari ke tak? Kan? Kalau mu tak mari aku kena pelekeh, dia kata. Kalau mu mari, terjawab lah. Saya pun pergi. Saya kata, okey, saya tak boleh minum arak dan tak boleh ada majlis arak. Dia kata tak ada, dia kata. Saya pun pergi. Kalau ada, daripada awal memang saya tak pergilah. Saya pun pergi dekat hotel Kuala Lumpur. Pergilah, pergi apa semua, keluarga dia tu gembiranya kan. Gembira kita mari. Saya Ustaz Rusli. Saya pun letak ustaz kat depan tu. Saya Ustaz Rusli. Wah, saya je dia. Jadi biasalah makanan pun makanan hotel je kan. Lepas tu bila lama tu keluar agak. Rupanya ada juga arak. Sebab orang bukan Islam ni, bila dia gembira tak boleh tak ada arak. Tu rukun dia tu. Bila dia keluar arak, saya tengok ada dalam gelas arak satu keluar. Lepas tu mari dua, mari tiga, banyak. Bila keluar banyak tu saya pun bangun. Saya bangun, saya pergi salam, kata saya minta maaf, saya orang Islam. Bukan tak boleh minum arak, duduk dalam majlis arak pun saya tak boleh. Cukup respect dia. Sangat respect pada ni. Terima kasih, mari, minta maaf saya. Beberapa hari dia pergi rumah saya, dia kata agama yang benar ialah Islam, dia kata. Oh, dia punya ni, tapi tak asal Islam. Terharu saya tengok itu. Sebenarnya saya mula terfikir akhlak kita ni yang menyebabkan orang tak masuk Islam. Bila saya bergaul dengan orang Arab, satu yang menarik berlaku. Orang Arab ni, masa saya duduk Merauke, ramai orang Eropah pergi ke Merauke ni, orang Eropah masuk Islam. Mengapa tu? Sebab mereka tidak rigid sangat dalam hal ehwal dengan bergaulan dengan orang bukan Islam. Orang kita kat kampung, orang bukan Islam masuk rumah tak boleh dah. Mereka tak masuk lah.
Kan? Kita punya fiqh tu syadid dalam bab tu. Dia tak. Orang bukan Islam dia layan bagai nak erak. Kawan tu balik teringat, seronok pergi jalan rumah kan ni. Tak pernah lagi aku kena layan macam ni. Kan? Tahun depan dia mari lagi. Ramai sangat yang masuk Islam. Duta Perancis ke Morocco masuk Islam. Kan? Akibat pergaulan. Lepas interview tu dia cerita, saya masuk Islam ni sebab apa? Saya bertemu dengan orang-orang yang mana sebenarnya asas dakwah tu akhlak sebenarnya. Bagaimana? Jadi kita kena ada fiqh sikit lah. Jangan kita mengiktiraf semua. Tetapi pesan saya, jangan kita terlalu letak benteng. Benteng. Kalau boleh kita ada unsur pengorbanan. Maknanya kita membantu dia tu lebih daripada kita nak minta dia membantu kita dan sebagainya. Kerana apa? Unsur persahabatan yang ikhlas tu menjadi sebab dia tertarik dengan agama. Saya tidak menggunakan Ijtihad Albani dalam fiqh. Sebab saya rasa Imam Albani bukanlah ahli fiqh. Dia ahli hadis. Ahli hadis bukan ahli fiqh. Analisis Albani sangat kurang detail. Kurang detail sebab disiplin ahli hadis dia menekankan kepada kajian dari sudut tokoh. Dia kaji tokoh hadis ni betul-betul. Bila dia berijtihad dalam bidang fiqh, tak sesuai dengan saya punya metod lah. Metod Dr. Yusuf Qaradawi lebih semasa, lebih kreatif, lebih banyak. Contoh. Bila di Mesir, sebelum daripada kemenangan jatuh Husni Mubarak ni, golongan Salafi kata haram menentang pemimpin. Jadi dia tak bezakan. Sebab apa? Hadis ada, tapi dia tak bezakan pemimpin tu baik ke, pemimpin jahat ke, pemimpin bunuh orang ke. Dia tak beza. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dengan aliran dia ni, dia kata kita kena sokong rakyat yang memberontak ni. Sebab mereka memberontak majoritinya dengan cara yang tidak ganas. Kecuali bila Gaddafi guna peluru pandu apa semua tu, Dr. Yusuf Qaradawi kata kita pun kena lawan juga. Sebab dia telah bersifat membinasa, membunuh. Jadi kumpulan ni bangkit tau. Dia bangkit, lawan. Bila menang, golongan yang kata tak lain lawan tadi pula beria nak melaksanakan Islam lah apa semua. Jadi sekarang ni timbul agak ni lah di Mesir, kumpulan Ikhwan Muslimin dengan Salafi. Jadi disebabkan mereka ni tak biasa berkecimpung dalam politik, tuntutan mereka dalam melaksanakan Islam tu nampak kurang matang. Sebab dia pengalaman keterlibatan. Contohnya Salafi Mesir membuat demo besar-besaran minta supaya diwajibkan purdah. Dan dalam situasi macam mana, mesti orang tak bekerja lah. Bukan itu sebenarnya. Dari sudut pandangan kita, itu prioriti dia bukanlah menyelesaikan masalah masyarakat dulu, peluang pekerjaan, nak gerakkan balik ekonomi, nak hukum mana-mana yang penyangak dulu apa semua kan. Barulah satu-satu dia tak ada dia. Dan kumpulan Ikhwan Muslimin dan ulama-ulama yang agak bersifat sederhana lah pada saya punya pandangan, mereka ni lebih tersusun. Jadi saya daripada dulu lagi saya menggunakan Ijtihad Albani dalam mentasheh dan mentad'if hadis. Saya jadikan dia rujukan, walaupun setengah ulama lain kritik dia apa semua, tapi okeylah kita ambil juga pandangan dia. Tapi kalau dalam fiqh saya tak guna langsung. Itu metod saya lah. Kalau ada ulama ada ustaz lain dia mari dia kata Albani ni gini, dia sokong, tu tak jadi masalah kan. Saya rasa dalam kelas saya dah lama kita kupas benda tu.
tengok metod masing-masing lah. Tapi saya sering juga mengupas benda-benda ni dalam blog saya. Saya nak terang supaya masyarakat tu diajar dengan pemikiran yang agak berat dan serius. Maknanya bila saya terang macam ni, tuan-tuan pun terbuka lah sikit bahawa ada aliran Qardawi, ada aliran Albani, ada aliran ulama Azhar. Lain pula aliran ulama Azhar ni, dia condong ke arah macam Sufi sikit. Ada pure Sufi. Pure Sufi ni pula banyak aliran pula. Sufi mana? Dalam Islam ni banyak sangat aliran. Jadi saya aliran mana? Metod saya ialah macam tu lah. Saya tak pernah berguru dengan Dr. Yusuf Qardawi, tapi saya banyak merujuk kepada tulisan-tulisan dia. Kalau ada peluang kita buat rombongan, dia jumpa dia sekali, lepas tu mengaku anak murid. Sebab dia nak jumpa dengan Dr. Yusuf Qardawi payah. Dia macam menteri dah sekarang ni. Dia sekali dia mari ke KL, saya pergi tak boleh jumpa. Kita tengok menteri-menteri duduk tepi, kita pun tak sampai hati kan nak pergi kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan dapat sedikit sebanyak perkongsian, dan kalau ada apa-apa sila catat-catat juga dalam Facebook ke apa semua boleh, insyaAllah kita untuk jadikan idea saya tambah isu untuk dibincangkan pada kuliah yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.